Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat sentiasa. So, hari ini kita akan present berkenaan dengan guideline lah. Saya akan ceritakan sikit tentang guideline bagaimana you all untuk hadapi final exam. Okay, saya Dr. Ahmad Shah. So, dalam tim ADS 510 ni, kita ada 3 pensyarah. Yang pertama saya, yang kedua Dr. Fajil dan yang ketiga adalah Madam Jamira. So, untuk kali ni, saya akan bentangkan sikit lah tentang apa yang perlu you all lakukan, persediaan untuk menghadapi final exam. Okay, seperti yang kita ambil maklum, final exam kita akan berlangsung pada 2 Ogos, iaitu pada hari Selasa, bermula jam 9 hingga 1 petang, iaitu selama 4 jam. Okay, kalau kita tahu, kalau you all dah tengok dah jadual exam, so dalam jadual tu dia stated 3 jam. Sampai pukul 12, tapi saya buat penambahan 1 jam mengambil kira isu-isu teknikal dengan dengan keadaan sekarang ni you menjawab dalam sesi online dan juga you kena masukkan dalam futures jawapan-jawapan tu, kita mengambil kira semua tu. So kita buat tambahan masa 1 jam. Okay, so dalam masa 4 jam tu you all akan mulalah pada pukul 9 pagi. So make sure semua pelajar bermula exam tu pada 9 pagi, jangan mula lambat. Kalau you mula lambat, bermaksud you akan dapat kurang daripada 4 jam masa menjawab. Okay, so dia tidak akan ada tambahan. Kalau contohnya mula pukul 10, dia tetap akan habis tamat pukul 1. Kita pakai sistem. Bila kita pakai sistem, sharp on the dot, 1 PM, sistem tu akan block semua. Okay, so make sure you mula awal. Saya cadangkan mula tepat jam pukul 9. Mula tepat jam pukul 9, terus jawab soalan tu. Okay, jangan mula lambat. Okay, medium yang kita akan gunakan adalah medium U-Future. Okay, mohon semua pelajar buka check U-Future masing-masing. Pastikan you tak terlupa password, kan, tak boleh nak login. Isu-isu yang simple macam ni banyak kali berlaku. Kadang-kadang kita nampak remeh, tapi masa tengah nak buat exam, kelam kabut, kan, pastikan semua dalam keadaan okey. Kita nak minimizekan risiko. Okey, bila you ada isu, ada masalah, maka dia akan memakan masa. Bila dia makan masa, dia akan mengurangkan masa menjawab you. Kita tak nak macam tu. Kita nak masa you menjawab, semua lancar, semua tenang, beres. Okey, you hanya fokus untuk menjawab je, tak naklah isu-isu benda-benda lain untuk you fokus. Okey. Okey, untuk exam kali ni, exam dia ada satu part lah yang dipanggil sebagai part A. So dalam part A tu dia akan ada 4 soalan. Satu soalan adalah 25 markah. Semua soalan ini bersifat soalan long essay. Maksud long essay ni, dia kena ada, pertama, paling penting kena ada introduction. Lepas tu dia kena ada point dengan elaboration. Point tu maksimum 4 point. Okey, dan yang terakhir perlu ada conclusion. Itu penting kalau tak ada salah satu, maka markah pun kurang. Okey, make sure you buatlah introduction, 4 point bersama dengan elaboration dan juga conclusion. Itu penting Lepas itu soalan dia 4 soalan. So kita ada masa 4 jam, you bedak lah satu soalan tu lebih kurang dalam 1 jam. Lebih kurang macam itulah. So time management is very important for you to answer this question. While this is long essay question, so please fully utilize your time management tu. Penting sangat. Okay, so total mark untuk exam ni adalah 100 and then convert to 60% for the final exam and then your assessment will be 40%. So total adalah 100 jugalah nanti. Okay, so kaedah menjawab, macam mana you nak menjawab? Yang pertama sekali, pastikan you jawab dalam future. Okay, bila buka e-future nanti masa exam, dia akan keluar soalan macam ni lah. Dia akan ada soalan, dan dia akan ada kolom jawab. Okay, pastikan you menjawab dalam kolom ni. Okay, masukkan soalan dan jawapan you dalam kolom ni. Tapi bear in mind, benda yang paling penting adalah you kena buat backup. Sebab saya tak nak, boleh je kalau you nak tulis dalam ni kan, tulis boleh. Saya takut nanti kalau ada apa-apa isu kan, technical problem, tiba-tiba hang, connection loss, you refresh balik, tiba-tiba soalan tu tak ada, jawapan tu tak ada. Macam mana? Tak kenanya kan? So, buat backup dulu, be orang kata patient, prevention is better than cure. Okay, bersabar. Okay, and then berhati-hati.
Okay, so you buka Microsoft Word, you tengok soalan dekat you punya you future tu, so you jawab di Microsoft Word. Bila you dah siap jawab semua, then you copy paste je. Okay, copy paste ataupun Ctrl C, Ctrl P, you masukkan dalam kolom ni. Kalau nanti you dah submit semua, apa tu, kalau ada masalah, you dah ada backup dah. Kan, you tak perlulah nak start balik kan. So dia dapat menjimatkan masa dan dapat juga orang kata tak adalah jawapan you hilang kan. Kalau tiba-tiba benda ni memang kita pun tak nak kan. Kita tak boleh nak percaya sistem tu 100%. So please do backup. Okay, my advice, buat dalam Microsoft Word, dah siap, copy paste, masuk dalam ruangan kolom. Pastikan jawab dalam ruangan kolom ni, ini penting sangat. Okay, every semester pun kita buat benda yang sama, kita jawab dalam kolom. Kerana apa? Pertama, student kita ramai, kita 360. Yang kedua, kalau saya tak nak ada markah-markah yang tercicir, kita nak semua dapat markah yang sepatutnya. Yang ketiga, memang marking dalam ni. Okay, memang kita akan marking dalam ni, dia akan keluar point kat sini semua. So marking process will be done dalam ni. Lepas tu kalau ada apa-apa untuk submission ke fakulti pun, kita akan print yang ni lah. Print di future ni kita akan hantar. Okay, so make sure you all marking semua dalam ni. You all marking pula. You all masukkan semua jawapan you dalam kolom yang disediakan. Kalau you nak letak attachment, boleh, tak ada masalah, tapi attachment tu tidak akan di-marking. Attachment tu hanya untuk reference saja. Okay, marking process will be done inside the column. So please, dah ada answer column, memang dah ada, memang dia buat ni untuk kita masukkan jawapan. So you masukkan jawapan dalam tu. Okay, untuk semester ni, untuk semester lepas dulu saya cerita semester lepas, pelajar perlu masuk satu extra copy kepada original. Tapi bila jadinya macam tu, semester lepas bila semua ramai-ramai masuk dalam original tu, jadi hang sebab student kita ramai. ADS 510 almost 350 student. Okay, bila masuk semua, dia hang kan original tu. So semester ni, fakulti kata tak perlu masuk original. You pun dah ringan sikit beban you boleh fokus untuk menjawab exam. Apa yang you perlu buat, yang pertama, you tak perlu masuk, you just submit dalam your future saja. Okay, untuk original part ni nanti lecturer yang akan uruskan. Plagiarism ni tetap akan buat, bukan kita tak buat. Okay, tapi lecturer akan uruskan, you tak payah pening-pening. You fokus menjawab soalan, pastikan you jawab tidak meniru mana-mana sumber. Okay, nanti saya akan explain lebih tentang perkara tu. Okay, pelajar diberikan accessibility satu attempt. Maksud satu attempt ni, you buka pukul 9, you start tekan tick sampai pukul 1 petang tu, sepanjang 4 jam, itu adalah first attempt. Kalau ada apa-apa berlaku, contoh connection loss, you terlog out, nak log in balik, you boleh, tak ada masalah. Okay, you just masuk, refresh, tekan tick balik. Okay, itu satu attempt. Second attempt ni maksudnya, bila you dah siap, you submit. Bila you submit, itu first attempt. Kalau you nak buat balik, dia akan jadi second attempt. Okay, so second attempt ni hanya diberikan kepada pelajar yang ada masalah submission. Contohnya, bila you submit, tiba-tiba bila you check balik, soalan tu tak ada ataupun perkataan submit tak tera. Bila submit tak tera, maka you refer dengan answer. Okay, minta tolong search check. Bila search check ada, okay, kalau search check tak ada, saya akan bagi tahu. Okay, student, please take second attempt, submit your answer. Buat second attempt, submitlah jawapan tu. Okay, itu penting So pastikanlah, sebab tu saya kata kena reservekan masa tu sikit, at least 15 minit. 12.45 tu you dah submit dah. Okay, so you ada 15 minit masa tu untuk you masalah-masalah teknikal. Memang perkara ni isu terpencil, tapi kita tak nak berlaku lah. Walaupun terpencil, dia pernah berlaku kan. So kita tak nak lah. Okay, so make sure benda-benda ni penting ni Okay, second attempt akan diberikan kepada pelajar yang ada masalah, namun semua benda ni harus diselesaikan sebelum pukul 1. Bukannya you buat second attempt ni, you boleh pakai sampai pukul 2 petang, 3 petang, tak ada. Okay, tetap juga pukul 1, exam akan tamat. Okay, so please, time management is very important. Please alert dengan time management masing-masing. Okay, next kita masuk kepada tanggungjawab pelajar. Tanggungjawab pelajar ni penting tanggungjawab pelajar ni sangat penting. Ini perkara-perkara yang saya akan cerita semester, setiap semester mesti berlaku kan, setiap semester mesti berlaku. So kita nak
saya nak bagi sikit lah orang kata input supaya you all boleh bersedia dengan baik, supaya you all dapat menjawab soalan tu tanpa ada gangguan. Kita faham 4 jam tu masa yang sangat-sangat singkat, bukannya panjang pun. 4 jam ni, kalau ada masalah-masalah yang akan berlaku, maka dia akan mengurangkan lagi masa menjawab you. You nak kena fikir untuk selesaikan masalah tu. Okay, saya tak nak bagi aku. Kita dah mula dah online learning ni dan juga exam ni bermula daripada March 2020. Now is almost 3 years. Okay, so namun ada jugalah masalah-masalah ni yang berlaku. So kita nak cuba meminimizekan masalah ni supaya dia dapat dihindarkan daripada berlaku. Okay, yang pertama adalah dari sudut ni, pastikan laptop. Laptop ni penting, inilah enjin you untuk menjawab soalan. Okay, laptop penting, pastikan laptop atau PC berada pada keadaan baiklah dan boleh menjawab exam. Okay, kalau laptop you ada masalah, you tahu dah laptop you nak buka pun makan masa nak buka window dia pun 30 minit, maka you perlu cari alternatif lain. Okay, kalau ada apa-apa masalah dari sudut laptop, try to find alternatif. You try pinjam ke, ataupun guna laptop kawan, ataupun you go, kalau mana yang berkaitan dengan universiti, masuk faculty, you boleh pakai PC faculty, PC yang dekat lab PC tu, ataupun you cuba cari the last option CC lah, dalam mana-mana CC. Okay, pastikan ataupun you ada adik-beradik you ada laptop, you try cuba pinjam. Ataupun paling minimize untuk menjawab soalan esei ni adalah iPad ataupun tab. Selain daripada tu tak boleh. Handphone tak boleh diguna pakai untuk menjawab soalan esei. Sebab handphone ni kalau you nak pakai untuk jawab multiple choice ataupun true false boleh. Tapi untuk esei dia perlukan ada typing pad. So memang you kena cari benda yang ada typing pad lah. Okay, cuba cari alternatif yang terbaik lah. Okay, kalau rasa perlu format laptop tu, you format siap-siap. Okay, jangan tunggu memang you tahu ada masalah, you nak ambil risiko, jangan. Please don't take any risiko. Okay, yang kedua adalah connection. Pastikan connection pada tahap yang terbaik juga. Okay, pastikan connection pada tahap yang baik. Kalau ada masalah connection, you tahu, you prepare awal-awal. Kita ada masa 2 minggu ni, cuba cari alternatif lain. Mana-mana yang you rasa terbaik lah. Kalau di faculty ataupun di universiti, you dah ada internet universiti. Kalau kat luar, mana-mana try lah tengok kawan-kawan pun, mana yang you tahu kawan-kawan you duduk sekitar. Kalau you ada Unify ke apa, ajaklah dia orang buat exam sekali dengan you kan. Ataupun you boleh cari CC kan, ataupun kafe-kafe kan. Mana yang you rasa sesuai untuk buat exam, you boleh pergi. Okay, ni penting. You plan lah, plan well supaya dapat minimizekan risiko untuk you nanti. Kan, kita tak nak 4 jam tu digunakan untuk selesai masalah ni. You tak boleh nak buat test juga kan. Benda ni setiap-setiap berlaku. Ni di luar kuasa. Saya pun tak boleh nak bagi masa tambahan kalau jadi benda ni. So please be alert, be prepared. Benda ni saya selalu tekankan. Saya tak nak you all rugi masa nanti kan. Okay, kita nak guna 4 jam tu untuk menjawab exam. Yang ketiga ni penting pastikan submit jawapan sebelum masa tamat Masa tamat pukul 1, jangan pandai-pandai nak submit pukul 1. Saya tak nak nanti bila you tarik kadang-kadang jawapan tak keluar apa, kita marking apa yang ada je. Saya akan marking apa yang ada dalam kolom tu. Okay, saya tak nak you ambil risiko. Siap awal-awal. Bila you buat awal-awal, mungkinlah you reserve lah. Paling lambat pun 15 minutes lah. 15 minit sebelum masa tamat. 12.45, you dah siap semua, you submit. Ada 15 minit. Apa you nak buat lagi 15 minit ni? You reserve. Kalau ada masalah submission, you boleh guna second attempt untuk pakai, untuk submit kali kedua. Kan, ini perkara dia. Okay, saya tak nak lah you sampai nak 12.59 saat baru nak tekan submit. Jangan ambil risiko. Ini sistem. We don't trust system. Okay, jangan percaya sangat sistem ni. Okay, so please be alert. Jawab soalan tu bila dah siap, pastikan dah siap betul-betul sebelum masa tamat, submit. Okay, itu penting. Bila you dah submit, pastikan you check balik you check balik 2-3 kali, you check, you tengok ada tak perkataan submit ataupun complete tertera. Kalau tertera, alhamdulillah, okay, you boleh enjoy dah lah, dah habis exam.
Kalau tak, ataupun bela-bela ke apa, ataupun lain daripada biasa, you boleh refer dengan Sir. Okay, refer dengan Sir lah. You contact Sir, ataupun you nak contact Sir Fajil ke apa, tapi paling senang contact Sir terus. Direct dengan Sir, nanti saya akan check sistem, saya akan tengok whether okay ke tak. Sir Fajil pun boleh check sistem, apa tu, Madam Jamilah pun boleh check sistem, ada masalah. Boleh tengok lah. Kalau dia tulis submit, dalam tu semua okay, okay, no problem. Tapi kalau kosong, saya akan bagi tahulah. Okay, you go for second attempt. Barulah you buat second attempt. Okay. Tapi masa tu kena ada lah. Janganlah pukul 1 nak suruh saya check. Kalau pukul 1 suruh saya check, bila you nak pakai second attempt, masa dah habis. Sebelum tu, sebab tu saya kata reservekan at least 15 minutes lah untuk apa-apa technical problem yang akan dihadapi kelak. So tak boleh. Masa tambahan memang susah. Sebab exam dah ditetapkan oleh fakulti, kita pun dah buat tambahan 1 jam. So memang tak boleh lah nak tambah lagi. Kan? So benda-benda ni kena alert, kena percaya, kena apa ni? Take note sangat-sangat penting. Ni exam ni crucial time. Okay? Sangat-sangat crucial time. We play with times. Okay? Time management is very important. Okay, saya akan update pelajar dari semasa ke semasa lah. Saya akan update pelajar dari semasa ke semasa. Kalau ada apa yang mula belum attempt ke apa, saya akan update. Okay. Mana-mana pelajar pun kalau boleh bantulah kawan-kawan. Kan you pun alert lah kawan-kawan. Kan kita tahu ada yang mengambil orang kata opportunity online learning ni, ada yang buat part time semua kan. Kita faham. Tapi you all janganlah lupa full time ni kan. Asyik duk fikir part time je kan. Full time ni you all kena alert juga. Kan jangan apa ni terlepas pandang benda-benda ni. Okay. So yang kawan-kawan lain pun kalau rasa kawan-kawan tu jenis yang memang memori tak apa-apa nak kuat ni, you kena remind lah dia kan. Remind lah, weh jangan lupa esok ada exam ni kan. Remind. Kita bantu sama-sama. Okay. Ni bagi pelajar yang menghantar selepas jam 1, maka serisau takut tak boleh nak tarik. So kalau tak boleh nak tarik, tak boleh nak marking. Okay, make sure submit masa yang telah ditetapkan. Itu penting Okay, ni selalulah hadapi ni. Benda-benda ni kan sangat-sangat selalu. Mentang-mentang online, semua je. Kan, ni paling penting Tak nak untuk jawapan jangan pastikan tidak copy paste daripada mana-mana sumber buku, slide, internet, jangan copy paste. Kalau copy paste, markah pun copy paste. Saya beritahu siap-siap. Okay. Jangan paraphrase daripada mana-mana. Kita tahu, syarah tahu yang ambil mana. Kita tengok is good to be true ni, kita tahulah ambil mana kan. Dan yang ketiga ni lagi teruk ni, jangan guna jawapan kawan Sem lepas pernah berlaku, pelajar guna jawapan kawan. Kan sama je 5 orang. Semakin 1 je. Yang lain 4 tu memang tak tahulah kan. Mana yang dapat dulu semakin. Mana yang selebihnya memang kita akan bagi, kita banyak yang akan potong markah lah. Sebab you meniru kan. Tak boleh lah macam tu. So benda ni tak boleh. Dia melanggar etika peperiksaan. Kan tolonglah jujur dengan diri sendiri. Kan. Kalau rasa tak nak jujur dengan orang lain pun, jujurlah dengan diri sendiri. Itu dengan diri you pun takkan you tak nak jujur kan. Sila jawab menggunakan originality you. You tulislah jawapan you sendiri. Janganlah ambil jawapan orang lain. Takkanlah you ambil jawapan orang lain, copy paste, takkan you nak mendapat full mark. Tak boleh. Kan. Itu jawapan orang, bukan jawapan you. Kan. So please, do originality, jawablah. Mana yang you boleh jawab, jawab. Kan. Originality tu yang akan. Kadang-kadang saya tengok jawapan you tengok, bukannya kita nak bombastic jawapan kan. Kita faham level student tu, we know level student punya jawapan, so kita faham. Okay, ingat jangan melanggari etika menjawab soalan ni penting markah akan dipotong. Ni penting. Okay, jujurlah dengan diri sendiri. Okay, akhir sekali diharapkan agar pelajar memberikan kerjasama yang sangat baik untuk final ni. Kita bantu kita, you all pun bantu kawan-kawan you, be alert, be noticeable. Mohon semua dapat tahulah, jangan terlepas pandang lah kan. Good luck lah for the final. Kalau ada masalah masa exam, maklum dekat Sir jangan lepas exam. Exam dah habis pukul 3 petang baru nak mesej Sir. Tadi kan masa saya buat exam ada problem Sir kan. Dah pukul 3 petang tadi, masa pun dah habis. Tak boleh buat apa. Okay. Ni penting please find your respective lecturer
And then maklumlah ni arahan daripada fakulti, saya pun tak nak lah benda-benda ni berlaku. Okay. Kenapa tak buat exam se, oversleep se, terlupa se, tak perasan ada exam, tak nak. It's not worth it because of that orang kata apa, reason. It's not worth it. You extend your semester. Okay, tak nak. Sila buat exam. Jangan tak buat exam Tolonglah. Saya cakap tolonglah buat. Mana yang ada, tolonglah buat. Ni je lah semester ni kalau you nak online. Semester depan, you kena jawab dalam masa skrip. So, buat So, bantu kawan-kawan mana alert dengan kawan-kawan lain. Ahli group alert, class rep please alert, please remind them kan. Almost nak dekat 2-3 hari ni pun saya akan remind lagi, saya akan beritahu. Okay, jangan lupa tolonglah buat exam tu. Rugi kalau you extend, rugi. You dah extend masa tu 6 bulan you nak kena habis kan untuk buat extend ni. Oi, banyak benda boleh buat kat luar sana. Okay, please remind that. Okay, hai kata semoga berjaya dan menjawab test ni. Saya mendoakan you all semua dipermudahkan urusan dan dibukakan, orang kata ditenangkan hati dan jiwa tu dalam masa menjawab exam tu. Okay. So you all pun sama-sama lah. Okay. Yang pertama minta restu lah kan. Minta restu. Paling restu yang paling orang kata mujarab ni yang mak ayah lah. Mak ayah punya restu ni bukan sampai bahagia di dunia ni tau. Dia sampai bahagia di akhirat. Okay. So mintalah restu, jagalah hati diorang baik-baik kan, jangan kasar-kasar. Mana yang ada masalah ke ataupun ada isu-isu kecil ni, you take it easy lah. You ni dah level degree kan, kita dah mahasiswa, dah dewasa dah kan. So kita nilai lah you janganlah orang kata disebabkan perkara kecil-kecil you nak masam muka dengan mak ayah kan. Just let it go kan. Akhir sekali mak ayah tu akan tetap jadi mak ayah kita kan. Kalau you tak seronok dengan keluarga ni kan, dia macam dia akan bawa benda tu juga dalam kehidupan. Dia akan jadi tak seronok je semua kan. Kalau you bahagia dengan mak ayah, bahagia je semua kehidupan you. Okay. Mana yang ada mak ayah lagi, jagalah baik-baik. Tu semua pahala. You senyum dengan mak ayah pun pahala. You tolong mak ayah pun pahala. Pahala yang sangat baik. Mana yang tak ada macam ni, apa yang kita boleh buat, doa je lah kan. Doa supaya arwah ayah ataupun arwah ibu tenang di sana. Mana yang masih ada, jagalah dia. Jaga baik-baik. Itu penting penting. Mak ayah kita ni lah, kerana mereka kita ada di sini. Kerana mereka lah yang buat kita berjaya di dunia dan di akhirat. Okay. Dan yang kedua, jangan tinggal solat Solat ni penting. Bangun kita, solat. Okay, sebelum nak tidur pun, kita solat isyak. So, solat ni tiang agama. Solat ni juga yang mengukur disiplin kita. Okay. Asyik minta dengan Tuhan je kan. Kita minta, ya Allah, kau pemudahkan aku, bagilah aku jadi kata rezeki, murah rezeki. Tapi solat tak nak buat. Tak boleh lah macam tu kan. Solat tu tiang agama. Okay, solat tu penting. Bila dalam solat tu, you berdoa untuk dimakbulkan doa-doa kita ataupun impian dan harapan kita. Okay. So inilah orang kata sedikit sebanyak lah nasihat saya. Harap you all saya pun nak you all berjaya. Tak nak yang kita tengok you all tak nak berjaya. Semua syarah pun nak berjaya. Kita tak nak apa pun daripada you. We don't want any reward from you. Apa yang kita nak melihat you all berjaya. Itulah harapan kita. Okay, daripada grup ADS 510, Sir Dr. Fajil and also Madam Jamira, saya ucapkan sekali lagi lah, saya nak ucap good luck or the best 2 hari bulan Ogos nanti. Buat yang terbaik kan untuk diri you dan juga untuk keluarga you. Okay, all the best. Terima kasih semua. Have a nice day. Jangan lupa tengok balik slide benda-benda ni. Saya akan attach sekali dengan video ni. Guideline ni. So please go through back, tengok balik semua Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.